Bersalah atau bela diri? Hari ini penentuan untuk Datin Seri Rosmah Mansor sama ada Mahkamah Tinggi menerima pembelaan beliau yang menghadapi 3 tuduhan rasuah membabitkan projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar di 369 buah sekolah luar bandar di Sarawak yang bernilai 1.25 bilion ringgit. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut, kita bersama dengan wartawan di lokasi Umavati Ramayah yang berada di Kompleks Mahkamah. Umar, adakah sebarang pergerakan ataupun sebarang keputusan telah pun diumumkan ketika ini? Terima kasih Hakim di studio, dan pada ketika ini seperti yang Hakim sebut sebentar tadi, saya berada di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi mengikuti keputusan kes melibatkan Datin Seri Rosmah Mansor. Dan kalau kita tengok minggu lepas, tumpuan terarah ke Mahkamah Persekutuan Putrajaya bagi mendengar keputusan melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Hari ini lensa kamera beralih ke Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi mendengar keputusan melibatkan isteri kepada bekas Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor. Dan apa yang saya boleh kongsikan, Datin Seri Rosmah dilihat tiba di pekarangan Mahkamah Kuala Lumpur pada tepat pukul 8.55 pagi tadi menaiki kereta Proton perdana berwarna hitam. Dan keputusan sama ada beliau akan disabitkan atau tidak bagi pertuduhan melibatkan projek hybrid solar bernilai 1.2 bilion ringgit akan diputuskan oleh Hakim Muhammad Zaini Mazlan sebentar lagi, dan saya yakin keputusan akan keluar pada bila-bila masa hari ini. Dan isteri kepada bekas Perdana Menteri tersebut bakal menjadi tumpuan bukan saja media tempatan, balah akan menjadi tumpuan antarabangsa kerana sebarang keputusan yang bakal dikeluarkan ini akan memberi impak kepada beliau, dan juga mungkin nama Malaysia akan menjadi tumpuan hari ini di sekitar di peringkat antarabangsa. Dan namun demikian, pada Selasa lepas kita ketahui bahawa Datin Seri Rosmah Mansor memfailkan permohonan di saat-saat terakhir supaya Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan untuk menarik diri daripada membacakan keputusannya berhubung kes rasuah melibatkan dirinya itu. Dan permohonan itu difailkan di Mahkamah Tinggi pada Selasa lepas berhubung dengan satu kenyataan tular di media masa pada 26 Ogos lalu berkenaan dengan kebocoran keputusan hakim berhubung dengan kes berkenaan. Dan prosiding pada ketiga ini bertumpu kepada permohonan itu, dan saya juga difahamkan mahkamah ditangguhkan seketika kira-kira untuk setengah jam bagi mendengar, bagi membolehkan prosedur itu disambung balik dalam kira-kira pukul mungkin dalam 10-15 mungkin dalam masa 10 atau 15 minit lagi. Dan saya juga difahamkan sebentar tadi prosiding hanya bermula pada pukul 9.20 pagi, dan sekiranya permohonan baru ini tidak disebut, saya kira mungkin keputusan sudah dibacakan oleh Hakim Mahkamah Tinggi sebentar tadi. Dan jika kalau saya nak recapkan sedikit apa mungkin kebarangkalian yang mungkin berlaku hari ini, jika Hakim memutuskan untuk menerima pembelaan Datin Seri Rosmah Mansor hari ini, mungkin beliau akan dibebaskan daripada 3 tuduhan melibatkan dirinya, suapan bernilai suapan 187 juta dan menerima suapan masing-masing bernilai 1.5 juta serta 5 juta berkaitan projek berkenaan melibatkan 3 pertuduhan. Dan sebaliknya, jika pembelaan tidak berjaya menimbulkan keraguan munasabah dalam hari pembelaan, maka mungkin Datuk Seri Rosmah Mansor akan berdepan dengan hukuman penjara maksimum 20 tahun bagi setiap pertuduhan, dan juga denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah ataupun nilai suapan ataupun RM10,000 bagi mengikut yang mana yang lebih tinggi bagi setiap pertuduhan. Dan bagaimanapun beliau sekiranya mahkamah memutuskan untuk tidak menerima pembelaan beliau dan disabitkan dengan kesalahan, Datin Seri Rosmah masih mempunyai peluang untuk memohon rayuan di 2 lagi mahkamah lebih tinggi, di mana Mahkamah Rayuan yang melibatkan 3 hakim dan juga Mahkamah Persekutuan sekiranya Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan ke atasnya. Itu Hakim yang saya boleh kongsikan pada ketiga ini, dan berbalik kepada studio Hakim. Baik, terima kasih Umavati Ramayah. Pastinya setiap
perkara ataupun kejadian perkembangan terkini akan dilaporkan dari semasa ke semasa di laman web kami di extraordinary.com dan juga di Bulletin Awani jam yang berikutnya.